Ini adalah kisah dari kiriman pendengar bernama Azlina. Assalamualaikum Casey dan juga kepada semua pendengar Ria 897. Nama saya Nur Azlina. Saya ingin berkongsi peristiwa. Ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh anak saya berusia 8 tahun. Pada waktu itu, setelah arwah mak saya meninggal dunia, nenek kepada anak saya ni meninggal dunia, anak saya mula boleh nampak makhluk-makhluk yang mana kita manusia biasa tidak boleh lihat secara kasar, kata beliau. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, kata Nur Azlina, pertama kali hal ini berlaku apabila saya pulang dengan anak saya. Waktu itu kita pulang ke rumah sekitar jam 11 lebih malam setelah menghadiri satu acara sambutan hari lahir saudara kami yang berada di salah sebuah chalet. Hal ini berlaku setelah lebih kurang 3 bulan arwah mak dah meninggal dunia. Apa yang berlaku, saya telepon dengan anak saya lah, kami berdua sahaja menghadiri sambutan hari lahir salah seorang kenalan kami, anak saudara kami, dan pulang ke rumah. Bila sampai ke rumah Casey, dalam lift lah, sedang menunggu lift nak naik ke atas. Lift pun sampai, kami masuk di dalam lift. Daripada saya ni berdiri berdekatan dengan pintu, anak saya pada mulanya diri agak jauh dari saya. Apabila anak saya tiba-tiba menghampiri saya dan memeluk tangan saya, seolah-olah ketakutan, terpandang terlihat sesuatu. Saya memandang ke arah anak saya, lalu saya memandang ke belakang. Memanglah tak ada orang, sebabnya bila naik lift tu pun hanya saya dengan anak saja. Dan kemudian saya tengok anak saya tanya, kenapa ni? Kenapa? Tak ada apa-apa, Kemudian anak saya berbisik. Katanya, Mama, takut. Takut apa? Tak ada apa-apalah. Takut apa? Nenek dekat belakang tu seram muka dia. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan anak kepada Nur Azlina memberitahu ibunya ataupun mama beliau yang dia takut sebab dia nampak di belakang mamanya ada seorang makcik ataupun seorang nenek dalam kelihatan wajah yang menakutkan anaknya. Kata Nur Azlina, Casey, anda bayangkan, bila anak saya katakan sedemikian, saya toleh lagi untuk tengok ke belakang, tapi memang tak nampak sesiapa pun. Setelah anak saya bercakap macam tu, meremang bulu tengkuk saya seolah-olah sememangnya ada sesuatu yang berada ataupun berdiri di belakang saya. Lift sampai di tingkat rumah saya, tingkat 7. Kami pun keluar berjalan. Saya dapat rasakan meremangnya bulu tengkuk saya, seperti ada sesuatu yang nak ikut saya masuk ke dalam rumah dan pulang. Nasib baiklah, sebelum masuk ke dalam rumah, saya membaca doa, saya ajak anak saya ikut sekali. Kemudian saya langkah kaki kanan, tutup pintu, buka lampu. Itu pertama kali anak saya terkena gangguan yang saya tahulah. Yang saya tak tahu, mungkin selepas arwah nenek meninggal, mungkin dia ternampak sesuatu dalam rumah, luar rumah, tapi tidak membuat dia terlampau takut sampai memberitahu saya. Melainkan pada malam itulah ketika kami menaiki lift. Ada lagi satu kisah di mana kata Nur Azlina, anak saya pun terkena gangguan. Anda bayangkan, waktu tu saya membawa anak saya bermain playground. Ini berdekatan dengan rumah saya. Setelah anak saya bermain-main playground, saya tengok masa pun dah 6.50 malam. Nak balik ni, dah nak maghrib. Kemudian apa yang berlaku? Saya pusing satu playground cari anak saya, tak jumpa-jumpa Casey. Saya menjadi takut. Saya pusing lagi, saya panggil. Anak saya tak menyaut Casey.
Saya panggil dan panggil. Saya pusing lagi berkali-kali. Pergi blok sebelah, pergi blok kiri dan kanan. Mencari anak saya. Tadi sebelum saya mencari dia, baru beberapa saat saya nampak dia bermain di playground. Takkan dengan sekelip mata anak saya boleh hilang, Casey. Saya menangis. Mana anak aku? Mana anak aku? Pendengar Misteri Jam 12. Anak saya tak tahu hilang ke mana. Anda bayangkan, playground ni berdekatan dengan blok, antara blok kiri dan blok kanan. Apabila saya mencari dalam keadaan takut, sambil tu saya keluarkan handphone, saya message kawan rapat saya. Saya tanya kepada beliau, boleh tolong tak anak saya hilang ni? Menangis. Teman saya naik terperanjat. Dia kata nanti dia turun, tunggu. Saya pun tunggu Casey dekat playground duduk. Takut-takut nampak anak saya. Saya panggil namanya sekali lagi. Casey bayangkan, waktu tu azan maghrib 7.20 lebih minit malam. Saya ni cari anak saya 6.50 sampai 7.20 lebih tu. Anak saya tak jumpa-jumpa. Tengah tunggu teman saya yang akan datang untuk bantu mencari anak. Tiba-tiba rumah dekat blok sebelah saya, tak tahulah tingkat berapa, tapi saya dengar dengan jelas azan berkumandang. Orang di rumah blok sebelah membuka azan sekuat-kuatnya. Bila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendengar Misteri Jam 12, saya dengar anak saya memanggil saya. Mami, Mami. Saya cari kiri kanan. Rupa-rupanya anak saya masih berada di playground. Dekat playground tu ada swing ataupun buaian. Di situ ada dua buai-buai, kiri dengan kanan. Anak saya tengah duduk dekat buai-buai bermain buaian. Saya tanya ke mana tadi dia pergi. Dia kata dari tadi dia main buai-buai dengan kawan dia. Saya cakap kawan. Dalam hati tertanya, kawan? Mana ada kawan? Dari tadi dia seorang dekat buai-buai ni. Kemudian saya tanya, you don't lie to me, okay? You pergi mana? Cakap dengan mami. Marah saya kepada anak saya. Anak saya mati-mati kata, dari tadi dia bermain buaya ni dengan kawan. Tu kawan dia dekat sebelah. Casey, saya toleh sebelah, saya nampak buaian dekat sebelah ni swing di sebelah anak saya. Kosong, tidak ada sebarang sesiapa pun yang tengah duduk di atas swing. Kata beliau, anda bayangkan. Tapi bila saya sedang tengok swing tu sebenarnya sedang bergerak dalam keadaan nak berhenti, Casey. Saya naik takut dan meremang bulu roma. Saya pimpin tangan anak saya. Anak saya tengah duduk bermain swing. Saya pegang tangan kiri anak saya. Come, let's go back. Saya kata pada anak saya. Anak saya kata, don't want, I want to play with my friends. Don't want. Anak saya marah, Casey. No, dah waktu maghrib, nak kena balik, please. Saya kata pada anak saya. Anda bayangkan, Casey, bila saya cuba tarik tangan anak saya secara paksa, tangan saya ada orang pegang dan saya terus lepaskan tangan anak saya. Astaghfirullahalazim. Casey, saya dapat rasakan orang pegang dan tangan saya memang ada cap tangan seseorang memegang genggam tangan saya begitu kuat sampaikan nampak tanda orang pegang. Pendengar Misteri Jam 12, lebih kurang setelah 10 minit saya cuba bercakap dengan anak saya, masih tak nak bergerak. Teman saya pun sampai. Dia cuba berbual dengan anak saya. Dia cuba umpan anak saya, kata nanti kita pergi makan aiskrim lah, kita main game lah. Barulah anak saya perlahan-lahan lepaskan tangan dari swing. Kemudian saya dapati tangan kiri anak saya masih terpegang swing. Saya tarik, katanya, Mama, I cannot move. Kawan tak kasih balik. Mama takut. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Teman saya pegang tangan anak saya.
dan membaca Ayatul Kursi. Anak saya barulah boleh lepas dan jalan menuju ke arah kenderaan teman saya. Kami bertiga masuk dalam kereta dan tinggalkan kawasan blok tu. Kami pergi makan, tenangkan diri, dan saya cuba bercakap dengan anak. Dari situlah saya dapat tahu yang anak saya ni setelah arwah ibu meninggal dunia, dia boleh nampak sesuatu yang kita orang-orang biasa tidak boleh melihat. Saya sebenarnya takut anak saya tak boleh kawal perasaan emosi takutnya. Takut ia akan menjejas aktiviti-aktiviti anak saya. Terima kasih dan selamat tengah malam.